Cubaan testing 1 2 3. Cubaan 1 2 testing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengurusi acara. Suara dia sedap, tapi saya tak dapat tangkap sangat buti cakap tu. Saya takut nanti ni pun tak berapa dengar, tak berapa jelas kan. Cubaan testing. Cubaan. Dia macam berdengung-dengung. Cubaan. Okey. Sama ya? Dia mikrofon yang tak ada wayar ni memang macam tu. Dia liar sikit. Kalau yang ada wayar tu dia dengar cakap, dia macam bunyi gema-gema macam tu ya kan. Tak jelas. Alhamdulillah, syukur kerana pada malam ini dapat kita bersama-sama di dalam program sambutan Mauludur Rasul, yang mana manusia yang sangat hebat. Tidak ada manusia dalam dunia ni yang kita celebrate birthday-nya walaupun dia dah lama tak ada. Kalau nak cuba, boleh cuba buat jamuan hari lahir arwah atuk kita. Jemput orang kampung semua datang. Siapa birthday siapa, cakap surprise. Panggil dia semua datang. Bawa keluar kek, potong-potong, bagi semua makan. Buka hadiah. Orang pun tanya, dah bagi makan, sebenarnya birthday siapa? Arwah atuk saya, dia kata. Orang pun pandang di atas bawah. Betul ke tak betul dia ni? Tapi ada satu manusia, walaupun dah lama tak ada, tapi kita celebrate birthday dia tak ada masalah. Malahan cuti Mauludur Rasul dah selesai tu. Kalau tarikhnya, kalau kita sambut pada 12 Rabiul Awal, kalau ikutkan siang di negara luar 9 Rabiul Awal. Tapi dia tak ada masalah. Sebulan sebelum nak sambut Maulud tak ada masalah. Sebulan selepas tu tak ada masalah. Malahan di Johor
sepanjang tahun maulud. Tak ada masalah. Kalau kita tengok drama Melayu, bertukar-tukar hero-nya. Daripada Jalaluddin Hasan, dia dah berlakon jadi atuk dah. Rosyamno pun dah berlakon jadi ayah. Syukri Yahya, sekarang tak lama besok jadi ayah juga kan. Samsul Rebab belum lagi lah kan. Tapi bila panggil penceramah, panggil guru-guru takmir, ustaz-ustaz datang kat masjid surau, watak utama dia sama. Maksud watak ni maknanya yang menjadi contoh, yang menjadi hero, yang menjadi idola, satu je. Tidak berganjak, tidak bertukar. Tetap, tak kira lah pemusim sekalipun, bercerita tentang awal Muharram, kita cerita pasal Nabi. Cerita tentang Isra' wal Mi'raj, kita cerita pasal Nabi. Kita cerita pada pasal ni sekarang Maulid Rasul, cerita tentulah cerita pasal Nabi. Rejab, cerita pasal Nabi. Syakban, cerita pasal Nabi. Bila kita cerita tentang perayaan Hari Raya Aidilfitri, cerita Hari Raya Aidil Adha, cerita pasal Ramadan, pun Nabi juga yang menjadi ikutan. Ada perubahan tak? Suara okey ke tak okey? Tak okey juga. Saya ingat telinga tu bawa sini rasa. Saya memang dah rasa macam tu tadi. Tadi MC suara sedap. Suara tu seronok dengar, tapi tak dapat tangkap butir ni. Tak apalah. Nak buat macam mana? Anggaplah angguk je macam mana. Yang dalam TikTok dengar, okey. Yang dalam Facebook, okey. Dalam YouTube, jangan lupa subscribe. Follow tau, follow. Sampai kan orang jumpa saya, dia tak panggil Samsul Rebab lah, dia panggil ni Ustaz TikTok kan. Sabarlah. Jadi Nabi kita ni manusia yang sangat istimewa. Tu sebab malam ni buat, bukannya raikan saya, kita raikan Nabi. Jangan salah lah, jangan salah. Dan malam ni kita berbicara je. Soalnya kita bicara santai, cerita tentang bagaimanakah Nabi ni akhlaknya yang terbaik. Tak ada yang lebih baik lagi. Kalau kita tengok orang tu, nampak bagus betul lah dia tolong makcik itu, minta jalan, ya Allah baik betul budak tu. Jangan risau, Nabi lagi baik. Kau tahu tak, dia pinjamkan duit dekat kawan tu sampai 10,000. Jangan risau, Nabi lagi baik daripada tu. Dia tolong orang susah, kau tengok macam mana dia keluarkan semua yang dia ada. Nabi lagi hebat daripada tu. Maknanya tak ada lah yang paling hebat. Itulah dia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham ke tak faham? Faham tak? Faham. Maka sekianlah ceramah hari ini. Bukan susah sangat. Dia nak dapatkan faham saja sebenarnya. Jadi tu sebabnya Nabi bagi tahu, tidak beriman salah seorang di antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi aku melebihi kamu mengasihi anak-anak, kedua ibu bapa dan manusia selainnya. Kena sayang Nabi lebih daripada yang lain. Tak ada pilihan. Mandatori kena sayang Nabi lebih. Sayang suami tak? Sayang. Tapi sayang dengan Nabi, Nabi sayang lagi. Macam tu. Dan tak adalah suami yang kecil hati sampai hati kau sayang Nabi lebih daripada aku. Tak pernah ada suami, melainkan suami itu 9. Tak cukup 1 nak 10. Kalau suami itu short lah. Alhamdulillah isteri abang sayang Nabi. Mari kita sama-sama sayang Nabi. Macam tu. Sayang isteri, sayang, tapi tetap sayang Nabi lebih. Kadang-kadang dia kata dia sayang Nabi, dia dah tua dah, seorang-seorang ahli keluarga dia, tinggal dia seorang, dia dengan isteri dia meninggal, dan dia hari-hari ke masjid. Dia kata aku sayang, aku cintakan Allah, aku sayang Rasul. Orang kampung kesian tengok dia hidup seorang, dia orang baik,
Orang kampung nikahkan dia dengan seorang janda kat kampung ni, janda berhias, tak adalah muda sangat, dalam 28 tahun. Dia umur 75. Langsung tak ke masjid lepas tu. Kata sayang Nabi lebih. Macam mana tu? Jadi kena faham. Pernah seorang Arab Badui, dia jumpa dengan Nabi, dia kata, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. 3 kali dia sebut. Kemudian Nabi tegur dia, alangkah baiknya kalau kamu menyebut bahawa kamu seorang Muslim. Kenapa pula? Kata Arab Badui itu, kerana sesungguhnya Muslim boleh selesai dengan pengakuan, tetapi mukmin tak selesai dengan pengakuan. Kita boleh ambil mikrofon dekat surau masjid, cakap Assalamualaikum semua, saya Islam. Orang semua berani cakap. Tapi tak ada siapa berani ambil mikrofon masjid tu beritahu untuk makluman semua, dalam kampung ni saya paling beriman sekali. Rasa tak ada orang yang beriman daripada saya? Umbui ayat dia. Tak ada siapa berani. Sebab iman ini dibuktikan dengan perbuatan kita. Dan bila kita menyambut hari kelahiran Nabi ini, kenapa kita buat? Salah satu adalah kita nak melihat ibrah, pengajaran di sebalik perjuangan Nabi mematabat dan memperjuangkan agama kita ni, nak menyebarkan dakwah seluruh alam. Rupa-rupanya Nabi dah tahu, sampai satu tahap masyarakat, terutamanya umat akhir zaman, dia akan didatangi penyakit yang lagi dahsyat daripada penyakit influenza, COVID-19. Orang Yomping ni tak faham COVID-19, COVID-19. Baru dia faham. Yang lebih hebat lagi, penyakit yang sangat-sangat, iaitu penyakit yang Nabi sebut dalam satu hadis, akan tiba masanya nanti bangsa-bangsa seluruh dunia akan datang mengerumuni umat Islam seolah-olah ingin menjamah hidangan, kata Nabi. Maka sahabat tanya, kenapa demikian? Adakah pada ketika itu umat Islam dah tak ramai? Dah tak ada orang Islam dah ke masa tu? Tak ramai ke umat Islam masa tu? Bahkan kata Nabi, umat Islam cukup ramai sekali bilangannya pada ketika itu, tapi tak ubah umpama buih di lautan. Maka dicabut dengan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Umat Islam pada tu walaupun banyak, walaupun ramai bilangannya, tak ubah umpama buih di lautan. Buih tersentuh sikit pecah, kena angin pecah, bergarit sikit pecah, bergarit. Belaga pecah, tiup pecah, tak tiup mengenai pecah sendiri. Kenapa jadi begitu? Sahabat tanya, kerana sesungguhnya umat Islam pada ketika itu dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa? Penyakit wahan ni ada 2, kata Nabi, iaitu cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia tandanya ada 3. Pertama, terlalu sayangkan perempuan, terlalu sayangkan lelaki, pasangan masing-masing, sampai akan lupa benda lain. Benda lain tak penting, itu lebih penting. Sayang suami, sayang isteri. Isteri I pandai masak, I tak makanlah kat kedai. Sorry I datang dengan ceramah ni pun I tak makan kat sini. Isteri I masak lagi sedap, tolonglah. Esok tu dia sama makan dengan kita kat kedai. Apa hal? Kau kata bini kau masak sedap. Oh, rumah aku meninggal malam tadi. Sementara suami saya suami paling baik, suami superb, terbaik, tak pernah tinggal bagi nafkah kat saya, tak kurang 2,000 sebulan. Kau ada.
Suami I hari-hari dia belai I, dia peluk I, dia dukung I yang berat ni. I nampak menggigil-gigil, dia nak juga peluk I. You ada? Besok tu tak berhenti menangisnya. Suaminya mati tercekik sudu. Bininya garang, abang, kok tercekik sudu, mati. Hilang 2,000 sebulan. Tak ada dah orang yang nak dukung dia. Nama kedua, tanda gila dunia. Apa dia? Harta benda, duit sementara, kereta baru, kenyap-kenyap dah lama, baru bawa keluar, dah calak. Datang nak bawa dekat ni, konon nak tunjuk ke orang. Parking kat Padang, balik-balik esok pagi baru perasan. Ada orang cakap kat situ, I was here, dia kata. Dia kata, apa khabar? Dia kata seorang tu pula. Kontak nombor telefon ni pula. Main cakap pakai batu, pakai pisau, dia torehnya kereta kita. Hilang rasa baru. Sementara ada duit. Nampak? Aku ada RM100 pun dapat. Aku nak belanja makan. Siapa nak belanja? Siapa nak aku belanja? Cik. Kejap, aku keluar kejap. Start motor. Tak mau start. Kenapa? Minyak habis. Kejap, aku tolak lu motor ni. Tolak. Pergi isi minyak. Sampai kat sesi minyak dah isi. Keletak. Tayar bocor. Habis isi minyak, tukar pula. Siapa punya duit tu sebahagiannya? Kedai Cina tayar tu punya. Jalan depan lagi sikit, pak, terlanggar batu pula. Tak perasan, yang tupang stand dah tak ada. Dia letak tu jatuh tu, tumbang, pecah pula. Allah geramnya. Baru tegak, telefon bunyi, hello, apa hal? Dia marah bini dia. Abang, dah alam kat luar tu, jangan beli tepung sekilo ni, beli pula dekat kedai yang ada nombor 9, satu lagi 9 tu. Saya tak nak sebut penuh nama kedai tu sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Kan? Yang taja kita malam ni, saya tengok, lupa lah nak sebut, minta maaf. Tadilah mikrofonnya hal lah ni. Terima kasih banyak Cik Fauzi bin Salikan YDP PIBG. Tuan Haji, mana satu tuan? Oh tu dia lah, duduk sebelah tak tahu namanya Fauzi. Tuan Haji Rashidi bin Muhammad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Tengah. Mana satu? Tuan Haji Rashidi mana satu? Sambut tetamu. Tetamunya dah sampai. Disambut-sambut lagi. Tuan Haji Mat Zubir bin Abdul Rahman, pengisi masjid. Ni okey, tadi sulaki saya. Ustazah N Hashimah binti M Ishaq. Dia main MN dia. Dia tarik panjang sangat ya. Alhamdulillah. Masuk YouTube saya sebut. Encik Fauzi pengurusi JPKK Pahit Tengah juga. Okey. Encik Haslion, ini nama Perancis ni. Encik Haslion bin Abdul Rahman, pengurusi JPKK Parit Arsyad. Tu dia, muda. Macam manalah tekanan air tak rendah kat sini. Parit semua habis bagi korang lah. Parit Arsyad, Parit Karjo, Parit apa, Parit Sulung, Parit Raja pun habis semua bagi dah. Taja gurau. Pengurusi Surau Ar-Rahman Parit Amil, pengurusi Surau Parit Haji Yusof, pengurusi Pemuda Kampung Parit Tengah. Semualah tahniah lah saya ucapkan. Tahniah ramai betul malam. Saya kira-kira malam ni tak kurang 20,000 ni. Kan? Tahniah lah. Okey, siapa balik tadi? Duit sampai masa habis. Kehabisan.
Jangan kedekut-kedekut. Jangan kedekut. Nampak tabung aja malam ni. Dia main permainan dia menyuruk-nyuruk ni. Mana tabung? Mana tabung? Mana tabung? Stand by, stand by. Oh. Nampak tabung masuk. Zah. Tabung sumbangan pembinaan surau. Apa tu? Surau dan apa ni? Dana bantuan surau dan sekolah. Sekolah apa ni? Sekolah ni. Ha. Masukkan dalam tabung. Mana tabungnya? Kat mana? Dah stand by dah. Nanti ya, sabar. Sabar. Oh, dia akan jalan lah. Okey. Lepas tu nampaklah satu tabung ni. Tabung duit minyak Samsung Debat contoh. Tak ada. Jangan kaya tu. Kalau ada yang kutipkan jangan bagi. Bohong aja. Teruk sangat ya. Dan macam-macam lagi. Handphone belagak. Macam dulu orang pernah belagak. Dulu telefon tu kita pakai. Kalau sekarang tengah ceramah terdengar bunyi tu, kita akan cakap, kau pakai lagi ke telefon tu? Sementara ada orang pernah belagak dengan handphone itulah. Kan. Saya tak nak sebut sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Tiba-tiba 12, tiba-tiba 13. Ni dah keluar 14 petang tadi. Dia dah tanya, "Ya kau bila?" Mana ada, saja je. Ya, Samsung. Telefon Samsung keluar dah. Macam-macam jenis. Sebab tak nak sebut betul-betul. Sebab dia tak taja. Sementara sifatnya. Tak lama besok orang tak pakai handphone, pakai tapak tangan dia. Halo. Alah, bukalah kamera tu. Macam tu. Iya, saya ceramah di Mersing. Dia kata, Ustaz, kita selfie boleh Ustaz, pakcik ni? Boleh. Dia tarik saya, dia keluar tapak tangan. Ustaz, pandang. Aku mana tapak tangan dia? Ustaz, saya simpan dalam hati. Falsafah. Pesan saya, kita dah duduk ramai-ramai ni, jangan gaduh-gaduh. Dah pangkah senyap-senyap. Dah undi dah. Kau undi apa? Rahsia. Betul. Bila dah keluar keputusan, terima je sudah, tak kisahlah siapa. Diam. Jangan kau pergi pula. Apa perasaan kau lepas kau kalah? Tak usah. Jangan. Nabi tak ajar kita gaduh-gaduh macam tu. Nabi tak ajar. Cari pasal macam tu. Macam tu. Nabi suruh kita berbaik-baik, kita bersaudara. Jadi semua ni sementara. Dunia sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal.
Macam mana pun kita sukakan dunia ni, kita tetap akan tinggalkan dia. Tu sebab kita buat program malam ni. Apa? Kau ingat aku tak dengar kau panggil aku? Ustaz kata, terlepas pula. Dah duduk kat longkang tu, duduk dan diam. Itu tempat duduk terdesak namanya. Kau stay. Kan? Saya ni Samsul Demak nampak yang kau nampak jalan lurus ke depan. Dia dengar orang cakap tu. Tingginya. Apa pasal dia tinggi sangat dibandingkan dengan Tok Ketua? Memanglah. Saya ni memang dilahirkan memang daripada sekolah rendah dulu tinggi. Cikgu ingat saya tinggi. Adik-beradik saya semua tinggi. Lepas tu orang tuduh bulu kening saya ni cukur. Mana ada adik-beradik saya semua bulu kening macam ni. Memang halus macam ni. Ya. Dia ingat saya cukur. Tak ada kerja nak cukur. Kan? Iya. Dan kalau kita tengok ni sekarang, contoh akhlak ni, kita cerita akhlak terbaik ni, kita nak ikut Nabi. Nabi ajar kita dunia ni sementara, maka Nabi kata jangan kita tertipu dengan dunia. Penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Bila dah sayang dunia, sayang duit, sayang pasangan, sayangkan kedudukan, dia takut mati. Sebab kalau dia mati, dia dah tak ada benda ni semua. Walaupun dia tahu benda tu sementara, sanggup. Dah nak mati lah, aku boleh je. Nak duit. Dekat hospital datang, kenapa je? Okey. Sabarlah. Ni saya ada buat makanannya. Ni langsa. Kau getak. Ni roti canai kembang pula. Karipap angkut gigi barang sakit mak. Kalau macam tu ni ada RM100 tak apa ni. Minta duit nak lagi tu. Manusia ni dahsyat. Jadi bila dah tahu dunia ni sementara, buat apa kita gaduh lagi? Buat apa gaduh? Tak usah. Jangan. Maka caranya adalah, bila manusia ni cinta dunia dan takut mati, ada dua sebab. Pertama, dia tidak yakin. Yang kedua, hawa nafsu. Kenapa dia tidak yakin? Kerana dia tak datang majlis-majlis macam ni. Dia tak pergi masjid. Dia tak pergi surau. Tu semak surau masjid, datang sekolah ni, buat program. Jadi dia orang datang tak payah pakai kopiah. Dia orang datang tak payah pakai kain. Bukannya telanjang. Dia boleh datang ragat-ragat macam tu, fashion-fashion sikit. Dia datang macam apa? Macam datang expo dengan fanfare. Tapi bila dia datang, dia seronok dengar. Itu sebenarnya yang kita nak. Tapi nak seronok lagi, datang surau, datang masjid, lagi seronok. Hati lagi tenang, hati lagi damai. Makin clear pula mind. Makin beria pula kau kelawar ya. Beritahu. Dan yang kedua adalah kerana hawa nafsu. Itu halangan dia. Contoh, bersiap nak pergi masjid,
Gimana tu bang? Nak pergi masjid lah. Gimana lagi? Abang, bukan mana janji ke hari ni kita nak makan sesama kat rumah? Yalah, lupa lah. Tak apalah, besok lagi masjid. Tak pergi. Hawa nafsu kalah dengan isteri ajak makan. Kadang anak-anak, alah abah kata nak pergi pasar malam. Besok je lah. Jom pergi pasar malam. Itu antara halangan dia. Tetapi maka nak menjawab, cara nak mengatasinya adalah kita mesti berjihad. Yang kedua, hadir majlis ilmu. Berjuang bukannya bila isteri tanya, abang kata nak makan sesama malam ni tanpa bini ni. Bukan tu berjuangnya. Kau senyap, aku nak pergi masjid, kau jangan sampai aku bunuh kau. Mak, apa hal? Bukan macam itu. Tapi berjihad itu, abang kata nak makan sesama malam ni, abang kan susah tu bila dia mujuk macam tu. Jadi suami kata, sayang, abang ni masjid sekejap je. Biasanya malam-malam hari Selasa ni imam yang muda-muda bawa. Kalau abang nampak imam sabar yang jadi imam, biar abang ke depan, selesai awal. Nanti abang balik, kita makan sama. Nampak? Jadi dia berjuang atasi kat benda tu. Dia kena pergi masjid juga. Abang kata nak pergi pasar malam. Kau jangan risau, abah semayang sekejap je. Dan pasar malam takkan tutup selagi abah kau tak sampai. Lain macam. Rupanya betul, abah tu malam tu balik masjid bawa anak sampai tutup. Tak sempat pergi. Kau dah tutup pasar malam. Kan abah cakap, abah pergi baru dia tutup. Cuba kalau kita tak pergi tadi, dia buka sampai esok. Marah anak. Dan untuk mengatasi keraguan tak yakin tadi, datang majlis ilmu. Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Yelah, kita datang, kejap lagi kita balik. Besok datang lagi, dekat masjid pula ke, kat surau ke, dan sebagainya. Jadi Nabi SAW juga memberitahu sebagai gangguan juga kepada akhlak, penyakit-penyakit yang selalu menghidapi pada pada umat akhir zaman adalah berdasarkan hadis riwayat Al-Hakim. Yang pertama, terlalu banyak bersukaria. Pertama. Yang kedua, terlalu mewah hidupnya. Ketiga, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Keempat, penipuan dalam merebut harta benda dunia. Sanggup tipu dokumen. Yang penting adik-beradik tak dapat, dia dapat. Kelima, saling marah-memarahi. Jangan marah, asyik marah aja. Tak betul sikit marah. Yang paling kesian pasangan suami isteri, marah, cerai. Aku ceraikan kau. Lepas tu jumpa kat dapur, aku ceraikan kau lagi. Kau faham tak? Dengar tak aku cakap? Aku ceraikan kau. Ceraikan kau. Dia sebut lagi. Waktu terjaga begitu, aku ceraikan kau. Tak ada kerja lain. Bergaduh, marah cerai. Baling pinggan, tangkap. Bergaduh, bertumbuk. Dalam bertumbuk bergaduh, beranak. Itu yang berlaku masa PKP tu. Gaduh-gaduh beranak, beranak. Allah. Apa nama anak ni? PKPB dia. Bersyarat dia. Kemudian dengki-mendengki hingga menzalimi di antara satu sama lain. Maka apakah ubatnya? Nabi ajar kita firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nabi pesan, berpegang teguh pada tali Allah, iaitu bersatu padu, dan janganlah kamu berfirqah-firqah, jangan berpecah-pecah. Tu sebab saya pesan tadi, pilihan raya sekejap je, satu hari pangkah zab, dia kira umum dah. Jangan timbulkan perkara yang boleh menyebabkan kita bergaduh. Jangan. Terutamanya umat Islam, tolong jaga.
Ni pesan sangat-sangat ni. Kemudian Nabi tinggalkan kepada kita dua perkara. Nabi kata, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara, dan seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau kita tengok hari ini, kita berbicara soal akhlak. Tidak ada akhlak yang lebih baik melainkan akhlak seorang manusia yang unik dan istimewa, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dari kecil disenangi oleh siapa yang bergaul dengannya. Orang-orang tua pun kenal dengan akhlak baiknya seawal umur 7-8 tahun dah menggambarkan kebaikan dia. Di Mekah pada satu hari ketika Nabi berumur sekitar 9-10 tahun, Nabi nampak seorang makcik berbangsa Yahudi di pasar. Makcik, boleh saya bantu makcik? Makcik itu beritahu, baiknya anak ni, anak daripada mana? Saya daripada Mekah makcik. Pada Mekah? Hati-hati. Kenapa makcik? Jangan kawan dengan seorang budak tu, nama dia Muhammad. Jahat budak tu. Nabi senyap, Nabi senyum je, Nabi ambil, Nabi tolong je, ikut. Hantar sampai kat rumah. Sampai dekat rumah dia, kat mana nak letak ni makcik? Letaklah situ. Dia nak bagi upah, ambil lah upah ni. Tak apa makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni. Siapa nama anak? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Diam makcik tu. Akhirnya cerita ni tersebar, orang tengok bergaul. Confirm. Dia bukannya cakap pada Rasulullah tu ada contoh bajet-bajet baik, merupakan macam baik, terpulanglah kena ikut ke tidak. Tak ada. Dalam Quran sebut contoh ikutan terbaik, maka kena ikut. Kena ikut. Bila ada propaganda daripada pihak barat menunjukkan 20 pemimpin berpengaruh dalam dunia, dia letak nombor 1 Nabi kita. Tapi masalahnya yang nombor 2 sampai nombor 20 tu, yang kafir pun disusun di situ. Ronald Reagan pun ada di situ. Bush, dua-dua Bush ada di situ. Hitler pun diletak dalam tu. Maka kita tak boleh terima senarai tu, sebab yang lain tu tak layak nak susun bawah Nabi pun. Kalau kita terima, mana pula kedudukan Saidina Abu Bakar? Macam mana pula kedudukan Nabi-Nabi lain? Macam mana? Kita hanya boleh beritahu Nabi kita, Prophet Muhammad, the one and only, terbaik. Malahan saya nak share kisah Abang Adam Kori. Abang Adam Kori, kenal tak Abang Adam Kori? Kenal. Ataupun budak-budak sekarang panggil Dragon. Dia cerita dalam forum, dia beritahu, saya pernah forum dengan dia. Dia kata kalau betul Islam ni benar, tunjukkan ke aku Muhammad. Dia kata satu kali masa tu dia belum Islam, dia kata kalau lah Muhammad ni benar, tunjukkan dekat aku ni Muhammad. Malam tu dia mimpi bertemu dengan seorang lelaki depan mata dia, tapi dia tak boleh nak tengok muka tu orang tu, sebab belakang dia tu cahaya dia kuat sangat, dan dia yakin sangat dalam hati dia itulah Nabi Muhammad. Bila dia terjaga esok pagi tu tak boleh ngah lagi, dia ajak kawan dia, bawa aku pergi masjid, bawa aku pergi masjid. Dia pergi dekat masjid Jamek Kuala Lumpur, dia jumpa imam, dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia masuk Islam.
Apa yang hebat pasal Abang Adam Qori ni saya nak cerita. Daripada dia Islam baru dalam 2012, 2013 ke? Sampai ke hari ni dia telah berjaya mengislamkan 17 orang sahabat-sahabat dia. Kita yang dah lama Islam ni seko pula, seorang pun tak dapat. Seko pula, seorang pun kita tak dapat. Itu sebabnya kita kena perhatikan. Kenapa dia boleh masuk Islam? Sebab terpesona dengan Nabi. Kalau orang yang tak yakin dia dengar, ya ke ada orang manusia sebaik itu? Dan ada orang sanggup pula bersekongkol, memburuk-burukkan Islam lagi, melampau orang Islam ni. Ada sesengah tu memburukkan Nabi, menghina agama. Saya dah hafal 15 juzuk. Tunjuk kat satu dunia. Melampau kan? Melampau. Saya berani cakap, saya rasa orang masjid pun berani cakap, orang yang hafal 15 juzuk takkan buat perangai macam tu. Saya fikir dia gagal membezakan antara juzuk dan huruf. Jangan-jangan 15 huruf itu pun bersalah, bertukar. Geram terlaku. Tapi itulah kita manusia. Jadi Nabi ni akhlak Nabi yang terbaik. Maka kita kena sayang Nabi. Macam mana cara nak sayang Nabi? Cara sayang Nabi yang pertama kata Nabi, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Itu sebab penyanyi itu kalau dia suka dia akan sebut, Suzana, marilah sayang adik. Suka dekat Suzana. Zai, suka dekat Zai. Zalika, suka dia dekat Zalika. Siti Haida, Tiara, Isabella adalah, suka dia. Oh, Jasnita. Fauzi tak ada. Tak ada nama lagu. Tak ada lagu Fauzi. Kena buat baru. Lagu Samsul Debat pun tak ada, tak laku. Tapi ada satu nama yang disebut, iaitu tadi kita tengok kumpulan Mahaban Berzanji tadi. Berselawat atas Nabi, kita sebut nama Nabi, itu tanda sayang Nabi. Selawat banyak-banyak. So kita sayang Nabi, kita kena sebut nama Nabi selalu tu. Sebab tadi berselawat ramai-ramai. Sallallahu ala Muhammad, kita selawat. Dan Nabi sebut, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alaya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Tak kisah macam mana. Ya Nabi salamun alaik. Kan? Berharap nanti kita buat parakan daripada sini, tak payahlah jauh sangat, daripada Yong Peng sampai Batu Pahat. Sampai sana dah tak berapa orang lah. Allah kata. Jauh sangat tu dia kata. Tak adalah buat dekat kawasan kampung kita pun dah okey kan. Pagi tadi saya camah dekat Rengit tu, pelajar-pelajar sekolah apa Tun Sardun. Dia pun berharap begitu tadi. Ya. Tak, kita makna kata menzahirkan kasih sayang, kita sebut nama. Selawat tu apa selawat? Selawat lah, tak kisah apa jenis selawat. Yang kita tahu kita selawat. Kadang-kadang orang perempuan tunggu terperanjat pun berselawat. Tunggu terperanjat laki dia balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa bila balik dia marah, dapat seketul. Jadilah biasakan selawat. Ataupun alfa sallu ala nabi khatamur rusulil
kiram amanal hadil ladzi. Pernah dengar tak tu? Dia ada lirik dia, ngawiti ingsun iki syiiran kelawan muji malam pangeran kang gawe langit bumi ne. Faham tak? Aku tak faham. Tapi dalam YouTube selawat syair Jawa nama dia. Saya tanya maklum kan, maklum ni apa maksudnya? Maklum pun tak faham lah, halus sangat tu. Sebab belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu muka saya macam Pan Asia. Kacukan Jawa campur Minang, jadi janang, pantai lah. Tapi saya tak boleh cakap Jawa, tak usah lah. Mengajuk-ngajuk pandai lah. Nenek saya bergai-gai, mantap, kau janganlah cakap Jawa, gelak aku, dia kata. Ya? Jadi selawat. Bila saya ceramah di Kuala Pilah, saya tanya, okay, apa maksud selawat? Apa maksud selawat? Saya tanyalah dengan ada satu surau di Kuala Pilah. Di Kuala Pilah ni ramai makcik-makcik lah yang datang. Makcik, apa maksud selawat? Ni saya tanya ni, apa maksud selawat? Menyaut makcik tu, nak ceramah-ceramah lah, tanya pula. Duduk, marah lah aku. Aduh, sakit pada aku. Makcik ni dia jawab terus je. Iyalah, saya saja je tanya kalau nak jawab. Memokak kau nak ceramah-ceramah lah, tanya tu. Biasa tu sebab penceramah kalau dia tanya sudahnya dia jawab balik. Maksud selawat ni adalah kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Itu sebabnya Nabi sebut, barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah dan malaikat akan berselawat 10 kali kepadanya. Maksudnya mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita pula. Saya teringat saya ceramah dekat rumah Pusat Aktiviti Warga Emas, PAWE, PAWE, Pusat Aktiviti Warga Emas di Jempol. Saya pun masuk lah nak ceramah, tengok semua makcik-makcik lah. Pakcik tak ada langsung. Saya kata pakcik tak ada ke? Makcik tahu, saya kata dekat ni sebenarnya menjawab terus. Yang laki habis mati lah, kata dah. Jawab. Saya 2-3 minit berhenti ceramah, berair mati. Aduh, lakar betul. Itulah nak tunjukkan memang di Malaysia ni, manusia ni, menurut kajian, suami mati dulu. Oh, tengoklah, yang perempuan je ramai. Yang lelaki yang ada, Allah, ni je yang tinggal di depannya. Yang ramai sikit duduk longkang. Perempuan yang ramai. Perempuan saja, kan? Tapi umur kita ni bukan panjang pun. Nabi minta, Nabi sayang kat kita. Nabi kata, ya Allah, umat aku ni jangan kau bagi umur panjang-panjang, ya Allah. Nabi kata. Ada yang cakap, kalau Nabi sayang kita, kenapa tak minta aja panjang umur? Tak, Nabi kata jangan bagi panjang-panjang, panjang-panjang, tapi jangan panjang sangat. Kenapa? Sebab Nabi kenal umat dia. Bagi betis nak apa? Jadi itu sebab umat Nabi Muhammad ni, kalau tengok akhir zaman ni, dekat Malaysia ni tengoklah, paling banyak pun 60 tahun. Kalau 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gagah vakansa. Kalau dia cecah 100 tahun, dekat simpang kampung ni dah letak dah tugu manusia tertua di kampung ni. Bayangkan kalau umat Islam ni macam hari ni, hidup macam umat Nabi Nuh 950 tahun. Silat-silat seorang aja ceramah kat sini. Yang pasang kamera ni semua, ustaz dah habis ceramah kan, tekan off yang ni. Dia pun balik, aku ceramah lah kat tiang ni. Assalamualaikum semua. Agaknya bayangkan kalau orang yang kerja 950 tahun, kau lama lagi kena pencen.
adalah 700 tahun lagi, umat lama. Penat betul guru besar ni tak macam-macam. Allah, Allah, Allah. Jalan sekarang pun dah tak terdaya. Aku rasa kalau masuk 300 tahun dah menyarap jalan begini. Ngengsot dalam kat tangga tu. Yang seorang tu pengetua kat mana? Ada dekat dalam bilik, dah siap oksigen dah. Agak macam tu lah. Kita lah, kita tak larat. Kita bukan macam orang dulu-dulu, badannya saya besar-besar. Itu sebab kalau pergi Mekah tu saya pesan, jangan tamak-tamak. Orang ramai sekarang ni kalau pergi Mekah, pergi Raudah tu kan? Pergi Raudah, jangan sujud lama-lama. Semayang sunat 2 rakaat, bagi salam, nak buat lagi, bangun terus, Allahu Akbar, semayang. Lepas tu dah rasa dalam 7-8 rakaat dah habis, 4 solat dah buat, dah doa, bagi orang lain pula. Bantai sujud dah lama, merau-raung, macam kau seorang yang nak semayang situ. Orang Arab ni besar, dia saiz lain, dia tak sabar, dia langkah orang Malaysia ni, zom, zom, wow. Orang Malaysia ni bangun, dah gelap dia pula. Ya Allah, kat mana aku ni, Allah? Apalah ujian untuk aku ni, Allah? Banyaknya dosa aku, ya Allah. Ya Allah. Gelap dalam kain Arab tu. Depan bau dah lain macam. Pandang atas langsung jerit. Allahu Akbar. Macam-macam saya jumpa ni, macam-macam orang saya jumpa. Tanyalah siapa pergi Mekah ni, main dia tahu dah. Macam-macam beragam pergi. Ada tu tak nyempat-nyempat. Tak nyempat-nyempat. Dia letak baik dia pergi tu. Pergi mana masjid? Dia nak jadi orang pertama nak jumpa, nak tengok Kaabah tu. Lepas tu balik, banyak dosa saya Ustaz, banyak dosa saya Ustaz. Kenapa? Saya tak nampak Kaabah Ustaz. Dia kata, sabar makcik, ini Madinah ni. Mana nak nampak Kaabah? Mantai cik Kaabah dalam masjid dalam masjid Nabawi. Mana nak jumpa? Macam-macam. Okey. Jadi selawat ke atas Nabi banyak-banyak. Dan Nabi seorang tu cepat lah, seorang tu pula tak tu selawat tu sebut nama Nabi, memuji-muji Nabi tu. Sebab yang tim marhaban berzanji tu, kalau boleh yang tim perempuan ni, cari kitab berzanji tu, kitab marhaban tu yang ada siap makna pun kita faham. Tahu tak macam syair yang menyambut Nabi saat datang daripada Mekah datang ke Yathrib tu. Orang sambut, Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Macam tu. Happy, senyum. Ini dengan kotok lututnya. Tala'al badru alaina. La ilaha illallah. Aku rasa kalau Nabi dengar pusing balik aku. Allah, dia ni betul suka ke tak suka aku datang ni. Bersyair, telah datang bulan purnama kepada kami. Tala'al badru alaina. Macam tu. Happy. Faham? Macam tu lah. Selawat banyak-banyak.
digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Saiz malaikat yang digambarkan, kepalanya sampai di bawah arasy Allah, kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh, sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah tutup bahagian timur bumi, dan bulu-bulunya menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia. Besar atau tak besar? Godang orang 9 cakap memang besar, tetapi ini dikatakan antara saiz malaikat yang kecil. Ada banyak yang lebih besar lagi. Belum malaikat maut, belum malaikat Israfil lagi, belum malaikat Zabaniyah tu, belum lagi. Ini baru malaikat yang kecil. Tetapi dengan saiz yang sebesar itu, kita dah anggap besar dah. Sekali umat Muhammad berselawat kepada Nabi, Allah akan perintahkan malaikat yang saiz tadi itu terus terjun, menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah tu. Dia menyelam, dia keluar balik, dia mengibas-ibaskan sayapnya, akan tertitislah titisan-titisan nur daripada bulu-bulu yang menyamai jumlah makhluk tadi. Itulah jumlah banyaknya malaikat berdoa memohonkan keampunan dan kesejahteraan orang yang berselawat ke atas Nabi dengan tahap sekali berselawat. Maka betul tak disebut orang yang tak berselawat terkedekut bapak kodokut ayat 9 cakap. Dia bukan kodokut lagi dah, kodomut. Kodokut campur komut. Jadi kalau pandai dengar Muhammad SAW, tapi ingat, kalau nama suaminya Muhammad, isteri panggil dari dapur Abang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan hanya untuk Nabi saja. Yang kedua, ikutlah akhlak Nabi yang baik-baik. Ini kita buat semua. Memang Nabi baik. Jadi orang perempuan jangan lagi dah, aku ni mulut je jahat, hati baik. Tak ada mana dah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Ini mulut nak meleza. Imam ajak suami, malam ni kita mengaji sesama nak. Tak apa ke mam, saya ni tak pandai sangat. Tak apa, kita belajar sama-sama. Baik bang, mengajilah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Oh, sedapnya bacaan. Cuma ni panjang. Yang ni dengung ya. Ni dalam Al-Gunah ni. Oh, ni dia ambil Al-Gunah. Oh, saya tak ingat, tak apa. Perlahan-lahan imam aja. Sampailah dah nak masuk isyak. Jadi kita sembahyang isyak dulu. Lepas isyak ngaji sikit lagi boleh? Boleh mam, seronok pula mengaji. Dah pukul 9.30 mam, dah 9.30 lah. Oh yalah dah, betul lah. Saya pun nak lambat ni. Saya lesen pun bukan besar sangat. Patut imam. Sampai di rumah, istrinya bertanya, Salamat. Ingat rumah ni hotel. Suami tadi yang cukup luluh hati dah tengah seronok mengaji. Abang tadi mengaji dengan imam. Baca pun terabur. Ya ilaha illallah, mulut kau. Sampai hati kau, abang mengaji dengan imam. Halah, bukan tak tahu ni mesti dengan imam sama kat kedai kopi ni. Ya Allah, mulut kau. Lain kali saya tak nak tunggulah. Lambat. Jangan, tak baik. Besok tu imam tanya lagi, malam ni kita ngaji lagi? Tak dapat mam. Malam tadi dah kena sound tepat mam. Nantilah dulu. Dia bising lah mam. Rumah saya bising. Dia tak percaya saya ngaji. Habis kita boleh nak ngaji lagi? Tunggulah dulu, lupa besok ngaji lah balik. Malam tu lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bawa kau capuh balik. Menabut. Bak kata orang KL berdesuk. Lepas maghrib bagi salam tu balik. Sampai rumah, Assalamualaikum. Salam. Awal balik, tak semayang ke? Tak semayang pula cakap. Apa yang kau nak ni orang perempuan? Orang lelaki saya ajar. Lepas ni kalau kita balik rumah, sampai rumah si kata, awal lagi ni bang, start motor keluar balik. Ke mana tu bang? Awal lagi. Keluar. Lepas tu dah diam.
awak ni diam kenapa? Malah lah cakap-cakap kan, abang keluar balik gitu. Kan? Kan? Jadi cakap yang baik-baik. Kadang-kadang orang perempuan ni kadang, orang lelaki ni dia dahaga kasih sayang tau. Kadang-kadang dulu kau nak sangat suami yang funny. You ni funny lah. Sekali bila dah kahwin, suami buat lawak, boleh serius tak? Jangan sampai lawak suami kita dihargai oleh orang ketiga. You ni kan funny, I suka lagi funny. Mesti wife you happy kan? You cakap, hakikatnya tak macam tu. You seorang je faham I. Kadang suami ni teragak nak manja-manja. Abang kan, abang benda. La ilaha illallah, gagang ni kau. Abang nak air. Ambil kat kolah tu. Aku nak minum, bukan nak mandi. La ilaha illallah. Abang, kau ni kenapa mulut kau? Abang teragak nak makan nak makan apa? Nak makan bubur. Pergi belikan je sana tu. Dia suruh beli. Dia duduk rumah flat kat KL tu. Punya sedih hati. Bini tak nak masak, bubur nasi je. Dia teragak makan bubur nasi, letak ni ikan bilis garing tu. Tapi malam ni bukan bubur kan. Turun lift, pergi beli dekat gerai tu. Sedih hati dia. Dia nak bini dia masak, belilah kat dia. Bayar tu. Tak macam mana leka, masuk dalam lift, tak sedar, kepala tersepit dekat lift. Mati. Yang selamat bubur. Lepas tu orang perempuan pandai lah nangis tu. Ya Allah. Ya Allah. Yang imam sabar. Kenapa ni? Sabar. Dah tak ada tu kena sabar. Saya tak sempat nak masak bubur untuk arwah ni. Bukan tak sempat, kau yang tak nak. Sudahnya yang jadi mangsa orang masjid dengan makmum-makmum 3 malam tahlil bubur hidang. Sampai makmum tanya, "Mam, malam ni bubur juga macam tu lah." Nampak dia teragak ke arwah ni. Masa arwah hidup kau tak nak bagi, sudahnya kau bagi orang kampung yang tak nak bubur tu kau bagi. Apa akhlak Nabi? Sunnah Nabi kita ikut. Apa sunnah Nabi yang paling senang? Contoh, minum. Paling senang. Cara Nabi minum macam mana? Nabi minum duduk. Jangan ikut aku ni, aku berdiri. Anggaplah ni tengah duduk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nak minum sangat. Tapi kena faham, Nabi minum kurang-kurang 3 teguk. Tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih tak apa. Faham? 3 atau lebih tak apa. Nabi minum macam tu. Walaupun air tu sejuk ke panas, Nabi akan minum macam tu. Tertib. Jangan minum macam ni. Tak dapat pahala sunnah. Dipuas hati dan. Kemudian makan. Macam mana Nabi makan? Nabi tak ambil sekali banyak, Nabi ambil sikit-sikit. Dan Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang, jangan berhenti. Itu gitu. Dah tersandar tu. Dah. Surrender. Makan asam pedas sampai terkeluar kepala ikan tu pun dah masuk balik. Dah. Tu dah.
Ataupun jangan makan, jangan minum. Maksudnya apa? Puasa. Nabi puasa Isnin Khamis. Dan Nabi kata kalau tak boleh buat semua, Nabi kata apa? Nabi sebut faman ahya bisunnati faqad ahabbani faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Kalau dapat puasa, tak dapat puasa Isnin Khamis, buatlah puasa Isnin aja. Sebab Nabi paling suka puasa hari Isnin, sebab hari kelahiran Nabi. Lagi satu hari Khamis, orang perempuan banyak kerja daripada siang sampai malam. Faham tak faham sudah? Budak, apa kau gelak? Risau pula aku budak ni. Puasa. Apa lagi? Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bagi salam. Jumpa orang, Assalamualaikum. Sihat? Sunnah Nabi. Assalamualaikum. Salam. Tapi ada salam yang tak perlu dijawab. Salam ini hukumnya sunat, menjawabnya wajib. Salam yang tak wajib jawab, salam yang main-main. Assalamualaikum, tak jawab dosa. Tak payah jawab. Main-main. Satu lagi apa? Salam kat mana? Salam dekat kawasan perkuburan. Kita pun tak perlu mendengar jawapan dia. Assalamualaikum ya ahli kubur. Salam, nama tak nampak. Hitam kau. Main-main. Lagi satu dekat mana? Dekat R&R. Maksudnya pergi kat kawasan toilet tu. Punya riang dia dapat jumpa toilet. Lega. Assalamualaikum semua. Meneran kawan tu. Salam. Dan begitu juga yang tak perlu dijawab adalah salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung solat. Jangan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Kebetulan ni menang imam. Salam mam. Ranjat imam. Bagi salam. Dalam banyak keadaan Nabi dengan sahabat, Nabi bagi salam dulu. Apa lagi? Senyum. Nabi pun tersenyum. Senyum ni awet muda. Sebab menurut kajian saintifik, senyum menggerakkan 17 otot muka. Manakala berkerut masam menggerakkan 43 otot muka. Banyak kedutan di muka. Baik senyum selalu. Nampak suami senyum. Abang. Suami pun. Kau tengok aku ke? Tengok abang lah. Siapa lagi? Anak-anak semua mesti sini. Kau salam mak kau. Tak lama lagi. Bukanlah masuk penyeringai tak tu pasal. Assalamualaikum abang. Masuk lah. Ya. Ni senyum. Nabi, senyuman Nabi ni boleh menawar duka dan lara. Orang yang sedih tengok senyuman Nabi boleh rasa tenang. Itulah hebatnya Nabi kita. Senyum. Nabi pernah seorang sahabat ni dengan kalangan sahabat-sahabat tengah seronok bercerita. Dia tak sedar dalam bercerita dihimpit kaki Nabi. Nabi tak sahurnya, kau nak cerita-cerita lah, kau himpit kaki aku ni pahal. Nabi tak marah. Nabi biarkan sebab Nabi tak nak ganggu keseronokan. Dia tengah beria-ria bercerita, khusyuk bercerita ni. Nabi tak nak ganggu. Nabi tahan. Senyum, dia buat dengar sekali. Bila dah habis cerita, perlahan-lahan Nabi tarik. Bukan Nabi kata, dah sudah. Dah sudah. Adiklah kaki tu. Tak. Nabi perlahan-lahan Nabi tarik kaki Nabi. Tengok. Itu akhlak Nabi. Makcik tua maki hamun Nabi hari-hari. Makcik tua yang buta maki Nabi. Pam semua dia bagi kat Nabi. Sahabat dah geram lah. Nabi kata sabar, jangan. Nabi senyum, sabar. Satu hari bila lalu jalan yang sama, Nabi kata, mana pergi makcik yang biasa ada kat sini? Padan muka dia Rasulullah. Kenapa pula? Dia dah sakit, dah tak boleh bangun. Jangan, tak baik. Nabi buat apa? Nabi pergi ke rumah makcik tua yang buta tu. Nabi suapkan dia makanan.
Makcik tu rasa sikit dia tui dia keluarkan. Makcik tu tanya, mana orang yang selalu suapkan aku tu? Dia suapkan aku lagi lembut pada kau. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, orang yang menyuapkan kamu tu telah pun wafat. Itulah dia Muhammad Rasulullah. Menjerit, berteriak, perempuan tua buta ni menangis, langsung masuk Islam sebab dia tak tahu itu Muhammad. Bayangkan kenapa Sayyidina Abu Bakar boleh nangis. Nabi yang kena maki hamun hari-hari dengan makcik tu, suap lagi lembut daripada Sayyidina Abu Bakar. Dengan tahap Nabi kena maki hari-hari. Cuba kalau kita diberi peluang menyuap orang yang maki hamun kita hari-hari, bagaimanakah kaedah suapan kita? Tolong cerita sikit. Kalau kau pakai sudu agaknya kau radak, kau tekak, ambek kau. Puas hati aku kan, agaknya lah. Tapi Nabi tak macam tu. Nabi penuh kelembutan. Pernah seorang fakir datang bawa buah kepada Nabi. Wahai Rasulullah, cubalah kau makan. Nabi pun baca bismillah, Nabi makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum makan lagi. Kau suka ke Rasulullah? Nabi suap lagi. Kemudian sampai habis makan. Kebetulan dekat-dekat dengan situ ada beberapa orang sahabat. Biasa Nabi diajak kita makan sekali. Hari ni tak diajak ni. Makan seorang je dia. Habis je buah tu tadi. Berlalulah fakir tadi. Gembira dia. Nabi makan habis buah aku bagi dia. Datanglah sahabat-sahabat tadi dekat. Ya Rasulullah, biasa kau ajak kami makan sama. Hari ni kau tak ajak pula. Ketahuilah sahabatku, buah yang aku makan tadi itu masam. Aku bimbang kalau aku ajak kau makan sama, takut terlepas dari mulut kalian. Masam buah ini, bimbang-bimbang, kecil hati fakir tu. Dan sesungguhnya aku tak sanggup melihat sahabat-sahabat aku makan buah yang masam. Dalam satu perbuatan Nabi senyum, Nabi jaga dua pihak. Nampak? Jadi orang perempuan marah macam senyum. Faham? Suami balik, senyum. Ya. Suami pula balik, hati-hati. Kalau bini senyum je, hati-hati. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Kita sesuaikan dengan keadaan, sesuaikan keadaan. Di kandang kambing kita, di kandang harimau kita mengucap. Kau ingat rimau tak kenal kau siapa? Kau dah menghadap rimau kau aum aum, memang hilang kepala kau. Confident ni mengaum. Kau ingat kau sama spesies dengan dia? Wow ya. Betul, Jadi Nabi macam tu, senyum. Kemudian Nabi apa? Nabi bersyukur. Kita pun kena syukur. Syukur banyak-banyak. Syukur macam mana syukur? Nabi pernah satu ketika berada di dalam selimut bersama dengan Aisyah. Wahai isteriku, sudikah kiranya kau mengizinkan aku untuk salat sunat barang seketika? Bukan Nabi takut bini, bukan Nabi minta izin. Nabi sebut izinkan aku tu, bukan makna minta izin. Nabi nak maklum tu. Kemudian apa jawab Aisyah? Tidaklah aku lebih suka kalau kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini ya Rasulullah, tapi pergilah kau ya Rasulullah. Bahasa puitis. Balik nanti buat. Sayang, sudikah kiranya kau izinkan abang pergi ke kedai kat depan simpang tu untuk menjamah roti canai barang sekeping dua? Oh macam tu. Dia bukan tak izin, maklum dia. Pergilah kau memakak. Bukan macam tu. Jawab, pergilah kau wahai suamiku, tapi janganlah berlama-lamaan, takut aku bimbang mati kerinduan. Oh macam tu cakap. Jadi Nabi bangun, Nabi nak pergi ambil wuduk, tiba-tiba terdengar bunyi mengelegak-ngelegak, bunyi air mengelegak. Ingatkan bunyi apa? Nabi menangis. Nabi salat, Nabi nangis. Nabi sujud, Nabi nangis. Sampailah Nabi beri salam, Nabi nangis. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Bukankah kau tidak ada dosa? Nabi jawab, maka salahkah aku menangis sebagai tanda aku mensyukuri akan kurniaan yang Allah berikan kepada aku? Nabi tak ada dosa pun Nabi nangis kan?
Saya teringat kata-kata Imam Al-Ghazali. Syukur itu ada 4. Pertamanya dengan mulut, sebut Alhamdulillah. Keduanya dengan hati, memperakui siapa yang bagi nikmat. Ketiga, tindak tanduk perbuatan kita biarlah melambangkan kita mensyukuri nikmat. Dan yang keempat adalah memelihara nikmat supaya tidak rosak. Yang ketiga, sebagai tanda mensyukuri nikmat salah satunya, malam ini apa kata kita sama-sama menyumbang kepada dana pembangunan surau dan sekolah. Jadi tabung-tabungnya ada di mana? Tabung-tabung. Oh, tabung-tabung. Tabung dah jalan ke belum? Dah jalan dah, okey. Tolong jalan sekali lagi dekat cakap sudah tu. Second round. Kalau tak apa, tak bawa duit tak apa, lurutkan apa yang ada kat tangan tu. Cuma gelang, cincin masuk dalam. Pandailah Haji Kesura dengan masjid ni nak tolak ke mana. Ya. Tak pun handphone tu masuk, matikan, masuk. SIM card aja ambil, ya. InsyaAllah tahulah kita format kat kedai Cina tu tolak dapat berapa besok. Ya tu. InsyaAllah, tolong bagi. Rugi kita tak bagi. Syukur. Apa lagi Nabi syukur macam mana? Nabi syukur, satu cerita Nabi lapar. Nabi lapar sangat. Apa Nabi buat? Nabi keluar cari makanan. Nabi jalan tersembak dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kau ke mana? Aku lapar Rasulullah, samalah dengan aku. Mari kita cari makanan. Tersempat dengan Sayyidina Umar tengah hari ini. Ke mana kau wahai Umar? Apakah gerangannya? Aku lapar Rasulullah, samalah kami lapar. Mari. Maka berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ini jalan-jalan cari makan. Cari apa pemakanan yang ada. Sampailah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia pun bagi salam. Abu Ayyub terkejut. Apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat ini datang ke rumah aku? Wahai Abu Ayyub Al-Ansari, kami nak bertanya, ada tak makanan di rumahmu? Kami lapar. Wahai Muhammad, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi kata Alhamdulillah. Nabi ambil buah tamar, Nabi ambil air, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan buah tamar dan Nabi minum. Ya, Nabi minum, Nabi suruh apa? Nabi susuli dengan Alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabb. Pandai anak-anak murid sekalian. Maknanya setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut Alhamdulillah. Tadi ambil gambar tadi dah masuk dalam IG, aku nampak ni. Alhamdulillah dapat tengok Samsung debat depan-depan. Yang bawah tu akhirnya yang seorang dah ada yang komen, untunglah. Yang seorang tu, kenapa lah kau datang time aku tak ada kat kampung? Dia seorang tu pula kan? Alhamdulillah dapat ramai datang malam ni. Alhamdulillah meriah. Alhamdulillah tak hujan malam ni. Alhamdulillah sejuk malam ni. Alhamdulillah sempat kita buat kenduri. Seorang tu, Alhamdulillah selesai kenduri ayah dengan anaknya serentak. Kenduri pergi umrah. Gemar sangat salah sangka, nyampah. Kan? Jadi kita kena sebut Alhamdulillah anak kita dah masuk universiti. Bila makan tu, Alhamdulillah sedap isteri abang masak. Bila Alhamdulillah segala puji bagi Allah, sedap isteri abang masak. Maknanya apa? Allah izinkan isteri kita masak sedap. Alhamdulillah abang jadi pula hari ni. Awak tu kalau masak lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging, apa kegilanya. Besok tu pula Alhamdulillah suami I balik tak pernah tak bawa kuih. Ada je kuih bawa. Sayang, hari ni abang bawa balik kuih tanda kasih sayang kita. Apa? Kuih kasih sayang? Kuih apa tu? Kuih kapel. Mana tu kuih kapel? Cuba tengok. Kuih cakui. Kuih cakui kan kapel. Lambang kasih sayang. Ya. Alhamdulillah dapat suami yang romantik. Suami balik menyanyi
Indah sungguh panorama. Isteri kat dapur, bagai pulau ni warna anak ulala. Bahagia rumah tangga. Syukur, alhamdulillah. Itulah. Iya. Apa lagi tandanya? Apa lagi caranya? Apa lagi kita nak ikut Nabi? Ikut Nabi dari segi kebahagiaan rumah tangga. Sunnah Nabi, Nabi ni berlemah lembut, Nabi romantis. Orang lelaki ingat tu, Nabi panggil isteri Nabi macam mana? Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti buat, wahai pipi. Tak apa pipi kau ni, aku tak tahu. Lebar pula. Ada pipi lonjong, ada pipi macam ni, tak tahu nak cakap. Tak apalah, wahai pipi biru. Nak tahu biru ke kau cakap merah tu dia apa? Kenal pasti dulu. Macam mana pula isteri Nabi panggil Nabi? Ada apa ya Rasulullah? Panggil suami tu pangkat dia. Wahai suamiku, bukan pangkat dekat luar. Ada apa wahai YDP PIBG? Bukan macam tu. Asyik-asyik Tuan Fauzi juga kena. Tak. Maksudnya ada apa wahai suamiku? Macam tu, lembut. Nabi kalau dia minum, kadang-kadang dia kata, dia tanya, tadi kau minum di sini kan? Aku pun minum kat sini. Dia ikut bekas bibir isteri dia. Romantik. Malam ni buat, tadi kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Umat bau mulut kau. Tak tahan pula, bau baeng. Contohnya, gosok gigi dulu. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi main lumba lari. Ada hari Nabi menang, ada hari Nabi bagi isteri Nabi menang. Bertolak ansur. Kalau ikutkan mustahil nak menang dengan Nabi itu. Nabi gagah perkasa, Nabi bagi laluan. Jadi bila ada masa bagi menang, dia menang, barulah dalam rumah tangga ada masa kita menang, ada masa isteri kita menang. Menang-menang. Main apa lagi? Nabi main kejar-kejar dalam rumah. Dalam, jangan kat luar. Nanti orang nampak, itu bukan imam ke? Contoh, ni bukan imam sini, tempat lain. Tempat lain. Jaga. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi, Nabi punya romantik. Nabi boleh tadah peha dengan lutut Nabi tu jadi tangga, biar isterinya boleh pijak sebelum nak naik ke kuda, naik unta. Kita kalau nak buat ni, saya nasihatkan pada lelaki, kaji dulu kilogram bini kita. Aku pandang daripada sini, ya Allah, semangat. Takut ni, ya Allah, ya Allah. Apa yang kau makan ni timahoi. Patah pula satu hal, ya Allah Akbar. Berpapah ke hospital. Allahu Akbar. Kan kaji tu. Tapi isteri kita dia tak adalah naik kuda, naik unta. Kalau dia naik motor, kita startkan, bagi panas enjin. Ada panas-panaskan enjin, bawa lah. Isteri dah naik kereta, bukakan pintu, keletap. Abang, kenapa? Yang pergi buka 4 pintu ni mahal. Dalam gurau kau ni. Yelah, tutup, tetap. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Senyap. Saya ceramah dekat satu program di Simpang Renggam. Menyaut makcik tu, tak muat besen. Tak. Siapa suka pakai besen? Kau seorang pun dah tak muat. Kau jumpa imam nak pinjam bekas mandi jenazah tu, pinjam. Tentu-tentu besar. Imam kata, janganlah lama sangat ada orang meninggal ni. Tapi betul, Nabi dengan isteri Nabi, dia duduk dekat dalam bekas yang sama tu tanpa surat benang tu. Isteri Nabi siram kepada Nabi, Nabi siram pada isterinya. Bila isterinya siram balik ke Nabi, Nabi kata, sabar wahai isteriku, cukup. Habis air ni nanti. Wah. Kita tak payahlah pakai itu, pakai shower pun tak apa. Balik lah buat. Malam ni balik. Assalamualaikum.
Dah balik ke belum? Assalamualaikum. Tiba sayup dia dengar. Salam dalam bilik air. Malam ni dah on ni kata. Tapi janganlah cakap terterang. Anak-anak ni dia faham tau. Kita ni kalau bercakap dengan isteri kita, jangan pakai kod yang dia orang dah faham. Sayang, jom kita tut. Jangan. Ada astagfirullahalazim. Pakai kod rahsia. Pakai apa? Pakai kod Morse. Sayang, apa? Isteri punya terus, okey. Contoh. Tapi kena selalu kat tukar. Kalau hari-hari pakai takut anak perasan. Loh, kau tengok loh. Lepas ayah tu tak lama mak mesusut bilik. Dia tahu. Tahu, jangan pakai kod yang sama. Tapi Nabi jam tu lah, Nabi romantik. Jadi sebenarnya, siapa lagi? Pakai wangi-wangian. Makan buah tamar. Apa lagi? Macam-macam lagi sebenarnya. Jadi kalau nak cerita panjang. Jadi sebenarnya nak beritahu, terlalu banyak sudah Nabi yang kita boleh buat. Sebenarnya Nabi ni bagi syarat paling minimum nak mudahkan kita. Barang siapa hidupkan satu sunnahku. Nabi tak kata 10, Nabi tak kata 5, satu. Hidupkanlah sunnah Nabi. Jadi dua-dua ni jangan kita lupa. Selawat banyak-banyak, hidupkan sunnah Nabi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya Nabi terlalu sayangkan kita. Kita pun kena tahu, kita faham. Itu sebabnya majlis ilmu seperti ini nak mengingatkan kita. Nabi sayangkan kita, terlalu sayangkan kita, sampaikan di penghujung hayat Nabi, Nabi doakan untuk kita lagi. Puan dan mata Allah sekalian, rasa cukuplah sekadar itu. Yang paling mustahaknya adalah kita sama-sama menghidupkan kasih sayang dalam diri kita kepada Nabi, manusia yang paling hebat. Kalau orang bukan Islam boleh letak pengiktirafan macam-macam kepada Nabi kita, tidakkah kita boleh ada rasa bangga dan menyayangi Nabi kita lebih daripada segala-gala yang kita ada? Berusahalah ke arah itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ucapkan tahniah banyak-banyak kepada pihak penganjur. Kombinasi kerjasama yang sangat hebat. Semuanya dari persiapan tempat Masjid Jami' Asyakirin, JPKK Parit Tengah, Surau Ar-Rahman Parit Amil, SK Seri Tengah, Surau Parit Haji Yusof, Sekolah Agama Seri Tengah, anak-anak muda Parit Tengah dan Parit Amil, dan juga pihak ABG Sekolah Kebangsaan Seri Tengah, dan semua yang tidak disebutkan di sini, yang tak sempat saya sebut. Jadi berilah sumbangan kepada dana dan tabung pembinaan surau dengan sekolah ni. Kita sama-sama bantu. Bak kata orang dulu-dulu datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Mudah-mudahan dah mati kita bertanda. Adalah jasa kita mudah-mudahan yang mengalir pahala untuk kita bila kita dah tak ada nanti. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tak tergambar kegembiraan saya datang malam ni, terkejut. Saya tengok ramai. Kan? Alhamdulillah. Tahniah kepada pihak penganjur. Dan mudah-mudahan bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit makluman saya nak maklumkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa, nanti kat mana? Nanti dekat belakang sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang. Bukan untuk diambil, tapi untuk dibeli. Jangan main sawuk bawa balik kan. Iaitu ada tim saya dekat belakang tu. Satu dia bawa sambal crispy mengidap.
Dah makin susut dah tu. Mana yang sempat ambil lah ya, belilah ya. Itu memang air tangan mak saya sendiri. Memang tak pedas sangat. Memang kalau Singapura, sahabat di Singapura ni dia gatah macam tu je, memang sedap. Apa namanya, ngonyel-ngonyel, mentong-mentong. Macam tu lah. Tadi kat kedai tu mentong je, seorang ngonyel, bantai lah kan, ngunyah-ngunyah kan, orang tu Filan kata kan, makan, tapi memang sedap. Yang tu ada kat belakang. Satu lagi, susu kambing Al-Amr. Susu kambing Al-Amr, susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Okey lambat faham okey tak apa. Susu kambing campur kurma, campur madu lebah. Yang bagusnya, pertama dia tak ada bau, sebab dia tak pakai kambing Yompeng. Tak adalah, dia tak pakai kambing Malaysia. Ni saya beritahu betul-betul, saya sendiri pun sebagai pengasas produk ni tak sangka yang kesan dia macam tu sangat. Pertama, dia sangat berkesan untuk yang GERD, gastrik, penyuluh hati. Minum sekali je pagi, insya-Allah sampai petang perut tak masuk angin. Bancuh panas-panas, minum suam-suam. Jangan bancuh suam minum panas, tak akan terjadi. Kedua, dia sangat baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas. Imam Masjid Feldah Palung 12 6 bulan semayang kat kursi, alhamdulillah boleh semayang macam biasa. Ini ikhtiar, siapa yang nak solat balik macam biasa, cuba, insya-Allah. Satu kotak dia perlukan. Kemudian dia baik untuk orang eczema, kata-kata kulit, ruam. Ingat ya, minum, bukan mandi, minum. Kemudian dia baik untuk perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dan baik untuk anak-anak, supaya mengelakkan baby tu jaundice, demam kuning, minum daripada awal. Kemudian dia baik untuk perempuan yang hormon magai-gayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya, boleh minum. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah, cari dah tak ada. Tapi kalau minum datang dia balik rezeki. Yang tu dia offer malam ni 1.45, tapi kalau beli 2 90. Tak adalah beli 1.45, beli 2 80. Tak buat duit tak apa, boleh transfer. Nanti bincang lah ni Okey, itu saja daripada saya. Yang baik datang dari Allah SWT. Ini kurang itu benci kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.